مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk kepada satu kitab yang mana kitab ini membahas tentang tauhid. Apakah itu tauhid? Kita akan pelajari dekat sini. Secara basic adalah untuk kita tahu bahawasanya tauhid ini adalah satu benda yang kita tak boleh salah. Salah markah dia 199 tak lulus. Di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi di Kahoot bolehlah. Tapi kalau boleh semua perfect insya-Allah. Ini adalah satu manzumah. Manzumah ini adalah nazam. Kumpulan-kumpulan dia macam syair. Yang dikarang oleh As-Sayyid. As-Sayyid ni adalah seorang keluarga besar baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin dekat sini ada yang kenal kawan dia nama Said Fulan bin Said Fulan. Ada. Kalau nama Said tu dia ada darah keturunan baginda Nabi SAW. Wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Walaupun kita tengok Sayyid apa benda, kita jangan tengok zahir. Kerana di dalam darah mereka tidak ada, di dalam darah kita tidak ada darah mereka. Itu darah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib muliakan. Iaitu As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Nama beliau Syekh Ahmad Al-Maliki ini adalah nisbat kepada mazhab beliau. Ini beliau bermazhab Maliki. Dalam fan fikih ada mazhab Maliki, ada mazhab Abu Hanifah ataupun kita panggil mazhab Hanafi, ada mazhab apa lagi? Hambali, ada lagi? Syafi'i lah. Yang kita belajar, yang kita gunakan di Asia. Kalau ada kawan saya boleh belajar kat South Africa, dia belajar Hanafi. Okey, Al-Makki menisbatkan beliau kepada beliau tinggal ataupun lahir di situ. Contoh kalau macam kami, nama kami Al-Mahmudi. Itu nisbat kepada guru kami, iaitu Syekh Mahmud. Maka kalau tengok semua lulusan temurun, maka belakang nama dia akan ada Al-Mahmud, Al-Mahmudi. Ada juga orang menisbatkan kepada nama tempat. Contoh macam kalau kita belajar dekat luar negara, orang akan panggil Al-Malizi. Iaitu dia orang Malaysia. Macam apa nama dia? Al-Bantingi, itu menisbatkan kepada tempat. Macam ni sama Al-Makki. Okey, di dalam sini, di dalam nazam ini ada 57 nazam yang mudah sekali untuk dihafal. Kalau sekolah agama rendah, budak-budak sekolah darjah 1 dia akan hafal benda ni. Dia akan hafal dengan lagu yang dia senang. Contoh lagu kalau macam yang biasa saya mengajar tu, dia akan pakai Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada. Semua boleh sampai 57. Baca macam tu. Tetapi hari kita akan belajar satu persatu bait ini. Nampak macam simple, tetapi keterangan dia boleh tahan panjang. Okey, kita mulakan dengan bait yang pertama. Abda'u bismillahi warahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, saya memulakan. Kata Syekh Sayyid
Ahmad Al-Marzuki ni beliau mengatakan abda'u, aku memulakan penulisan nazam ini bismillahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa birrahimi, yang maha pemurah dan yang maha daimil ihsani, menganugerahkan kebajikan-kebajikan. Falhamdulillahil qadimil awal, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-qadim. Al-qadim, tengok belakang ada. Al-qadim iaitu adalah, maksud dia, terjemahan dia, yang maha terdahulu. Terjemah dia, Al-Qadimi, yang terdahulu, Al-Awwali, yang awal, Al-Akhiri, yang akhir, Al-Baqi, yang tetap, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Maka sedikit penjelasan di sini, kan? Arti alhamdu menurut bahasa adalah pujian dengan lisan atas segala sesuatu yang tidak secara ikhtiari. Jadi ada dua, ada ikhtiari, ada daruri. Kalau daruri ini kita boleh pilih. Contoh macam waktu solat, daruri. Kalau ikhtiari kita boleh pilih. Kalau daruri ni dia tak boleh pilih. Macam contoh orang kata tak boleh semayang ni, darurat ni, tak ada pilihan, tak ada choice. Maksudnya di sini tidak secara ikhtiari adalah secara daruri. Disertai rasa penghormatan, baik, kena tahu, baik nikmat itu diterima ataupun tidak. Jadi itu secara bahasa. Jadi kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah ini adalah kata-kata pujian yang mana pujian itu berhak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adapun berupa nikmat itu kita dapat ataupun tidak, itu nombor dua. Paling pertama sekali kita kena ucapkan alhamdulillah, syukur. Sebagaimana kata Izzah, syukur sebelum bahagia. Itu adalah daripada sini, daripada kata-kata hamd, alhamdu. Jadi kita kena puji Allah Subhanahu wa taala sebelum ataupun kita dapat ke tak dapat nikmat yang kita inginkan. Dan apatah lagi kita dapat. Sebab itu para ulama, walaupun dia mendapatkan sesuatu perkara berupa musibah bagi mata manusia, mereka mengatakan alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih mampu untuk memberikan yang lebih teruk lagi. Contoh pernah dengar kan kisah seorang raja, dia pergi masuk hutan, tiba-tiba raja tu jatuh. Kemudian dia punya pengawal dia kata, bukan pengawal dia, ulama tu mengatakan yang iring dia ni kata alhamdulillah, kalau dia masuk dalam penjara. Ingat kisah tu kan. Kemudian secara syarak adalah perbuatan yang tumbuh, perbuatan yang keluar daripada perbuatan yang keluar daripada Sang Pencipta nikmat. Siapakah itu? Sang Pencipta nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada manusia, baik manusia itu memuji dia ataupun tidak. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak ada pada manusia. Sebab itu nanti kita akan jumpa, apa pernah dengar, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti apa pun. Kalau kita bayangkan Allah seperti ini, bukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sifat sahaja tidak ada manusia yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi jisim, apatah lagi fizik. Sebagaimana ada orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan berdasarkan Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala ni
duduk bersemayam di kerusi, di singgah sana ni. Jadi mereka mengatakan Allah duduk seperti ini. Yajlisu fil kursi, duduk di kursi, itu adalah kefahaman yang kurang tepat. Maksudnya salah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti manusia. Itu nanti pembahasan dia panjang kat bawah. Jadi baik manusia ini memuji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sedang nikmat itu Allah bagi, itu tidak menaikkan derajat Allah dan tidak mengurangi derajat Allah jikalau kita tidak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pujian itu adalah untuk Allah, berhak untuk Allah, dan ganjaran itu untuk kita. Contoh sifat manusiawi. Siapa yang tidak suka dipuji? Ada tak kat sini? Memang semua orang suka dipuji. Tetapi berbeza dengan manusia, apabila dia dipuji, dia kembang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan seperti itu. Kita puji, kita selepas sembahyang kita baca Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala tak bangga sedikit pun. Dan kalau kita tidak memuji Allah, Allah tidak kecewa sedikit pun. Berbeza dengan manusia. Manusia kalau kita puji dia, dia kembang. Kalau kita hina dia, dia koyak. Betul. Betul. Dan manusia ini dia mengharap kepada pujian. Di antara pujian di akhir zaman ini adalah, kata guru kami, like ataupun share. Itu adalah di antara bentuk pujian untuk manusia. Buktinya betul ke tak betul, orang membangga-banggakan kepada like. Berapa follower? 15,000. Like, tengok like sekali 100,000. Tu beli. Faham? Jadi manusia pun macam itu, dia punya keinginan kepada pujian. Dan cara di antara supaya dapat menyatukan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan hamad itu, pujian. Susah ke nak puji orang? Baiklah awak buat kerja. Tapi bercakap betul-betul lah. Contoh macam, bagus, terima kasih. Terima kasih ini adalah bentuk pujian kepada seseorang. Ataupun satu lagi, kata guru saya, kamu ringankanlah lisan kamu untuk mengucapkan minta tolong. Minta tolong itu dia walaupun sama-sama buat. Contoh, saya cakap kat Nazmi, Mi minta tolong sekejap pergi JNT. Dengan saya kata, Mi pergi JNT tak? Lain. Perginya dia ke JNT itu dengan membawa sifat nak tolong. Ataupun dengan satu lagi, dia pergi ke JNT itu dengan perasaan, kau ni suruh aku pula. Faham? Tapi sama-sama pergi, sama-sama dapat. Tetapi yang satu dapat pahala tolong, yang satu dapat penat sahaja. Jadi di antara caranya untuk menyatukan umat Nabi ini iaitu dengan pujian. Di antara bentuk pujian tu minta tolong, terima kasih. Sebab apa minta tolong? Sebab apa terima kasih? Terima kasih ni bentuk syukur. Alhamdulillah, pujian itu menunjukkan rasa syukur. Faham? Itu di antara pengertian di dalam alhamdulillah. Panjang lagi sebenarnya. Tapi tak apa, kita ringkaskan. Kalau nak, boleh panjang lagi. Kemudian Al-Qadimi. Walhamdulillahil Qadimil awal. Al-Qadimi ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu adalah satu zat yang qadim, yang mana wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tanpa diawali dan wujudnya itu terus berlangsung. Qadim tu zaman dulu. Qadim tu maksud dia sebelum dulu lagi, sebelum dulunya lagi tu dulunya lagi. Faham? Jadi kalau kita mencari tahu bilakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ada, kalau kita belajar bumi ni dia ada, Allah, Nabi kata bumi ni hidup sekian 1,500 tahun contohlah, ataupun 15,000 tahun dunia. Sebelum dunia ni, kalau kita fikir dunia, planet, bintang-bintang, siapa buat? Allah buat.
Lepas tu Allah buat macam mana, dia kalau yang buat penelitian itu adalah orang kafir, maka dia akan masuk Islam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni qadim. Qadim ni dulu. Sebelum awal lagi. Awal permulaan. Qadim ni sebelum awal. Contoh ada orang masuk awal. Pukul 8 pagi. Ada orang masuk 7.30. Tu bukan awal. Tu qadim. Sebelum awal tu dia dah masuk dah. Itulah zat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi Allah ada sebelum ada. Dan adanya Allah itu berlangsung tidak perlu kepada proses. Kita nak dankan satu perkara, ada proses. Nakkan HOD dan, ini kontak tu, kontak ni, jumpa sana, jumpa sini, baru dan. Tetapi, kalau wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang qadim ini, yang terdahulu ini, tidak ada yang mendahuluinya. Kita kena faham. Kemudian, al-awwal, sebelum adanya sesuatu, tanpa ada permulaan. Adanya cinta, adanya pertemuan. Adanya nasi, adanya beras. Adanya beras, adanya padi. Adanya padi, adanya puri. Tahu puri? Puri ni, siapalah yang kat sebenar, siapa kat sini yang tak pernah pergi sawah, saya tak tahu. Kita orang dulu, kat Temburu tu dia banyak padi. So, kita kena pergi tanam padi. Belajar tanam padi. Jadi tanam padi ni dipanggil pudi. Tapi saya tak tahu kalau dekat Malaysia apa benda Farah. Benih padi tu dia bukan macam kita nak tanam pokok ada biji. Dia macam daun. Daun cucuk. Sebelum adanya itu, adanya apa? Maksudnya kita nak dapat dasar itu perlu kepada yang namanya permulaan. Nak wujudnya nasi yang kita makan tu, kita tengok proses dia. Sampaikan beras cak rambutan dia buat iklan macam ni. Wujudnya padi dengan titik perlu petani. Dia kata macam tu. Maksudnya dekat situ adalah adanya permulaan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak seperti itu. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena tahu ada dua. Kenapa saya sebut zat, kenapa saya sebut sifat. Kalau sifat ni, dia macam ni. Kat belakang ni. Ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala ada 99. Walaupun banyak lagi. Tetapi zat Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya satu. Sebab itu dalam surah Al-Ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Tauhid. Sebab itu baca 3 kali, jin lagi. Faham? Awal. Kemudian al-akhir. Al-akhir setelah adanya sesuatu tanpa ada penghujung. Sekarang kita tahu. Kita kata siapa yang masuk syurga, dia akan kekal selama-lamanya. Okay, faham? Okay, bila selama-lamanya unlimited. Unlimitednya Maxis, ada juga time dia tak unlimited. Bila masa masuk dalam hutan tak ada line. Tak ada unlimited. Tetapi syurga unlimited. Khalidina fihi abada. Mereka akan tinggal di dalam syurga selama-lamanya. Allah Subhanahu Wa Taala itu al-akhir. Yang akhir tidak ada penghujung. Maksudnya memang tak boleh kita kata kalau lah fikir siapa dekat sini dia pernah tengok tangga. Alam roh, kemudian alam janin, kandungan, kemudian alam dunia. Kita duduk alam dunia, betul? Lepas alam dunia, alam kubur. Lepas alam kubur, kiamat, alam kiamat. Lepas kiamat, mahsyar. Lepas mahsyar, mizan. Lepas mizan, sirat. Lepas sirat, neraka ke syurga. Kalau kita bayangkan benda itu punya panjang, yang kita rasanya kita duduk di dunia ni dah lama dah kita rasa. Tetapi ketahuilah bahawasanya di dalam akhirat Nabi bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada baginda Nabi berdasarkan hadis kursi, hidup di akhirat sehari seperti 1000 tahun dunia. Siapa kat sini ada hidup 1000 tahun? So bermakna memang betul lah kata para ulama,
Bila kita bangun je dalam kubur, malaikat Munkar Nakir. Yang soal dekat kubur apa nama dia? Munkar Nakir ke apa? Ke Roket Akid? Munkar Nakir catat. Kalau yang dalam kubur? Roket Atid. Roket Atid tu catat Munkar Nakir dalam kubur. Jangan confuse. Dia dua bersahabat. So, bila malaikat Munkar Nakir ni, dia ni soal, dia suruh kita bangun. So, dan ketika bangun tu kita mengamalkan surah Al-Mulk, ada member kat sebelah. Dia jadi terang kubur. Bacalah Al-Mulk setiap malam. Tu selingan saja. Bila kita bangun, maka ulama mengatakan sama seperti mana kamu bermimpi di dunia ini. Kita mimpi rasa macam lama. Oh, pergi sana, pergi sini, terbang sana, terbang sini. Tuk bangun. Wih. 4 jam je punya tidur. Macam itulah kehidupan bila kita bangun daripada kubur. Kalau kita beramal soleh, kalau amal kita tak berapa nak soleh, toleh, bangun-bangun lepuk, kena pukul. Bila tanya marobuka tak boleh jawab. Soalan bocor, marobuka, manabiyuka, apakah pendapat kamu mengenai lelaki ini, dia malaikat Munkar Nakir itu maksudkan baginda Nabi. Kalau tak ada iman, ataupun iman lemah, tak boleh jawab, kena pukul. Pukul ni tu, pukul sekali pukul, masuk ke 7 petala bumi. Hari ni kita kena lempang pun kita nangis. Bila kita fikir yang semacam itu punya panjang, alam kubur ni sampai bila kita duduk alam kubur, sampai ke satu yang namanya alam berikutnya, kiamat. Beruntunglah bagi orang-orang yang amal dia soleh di dunia, dia duduk seperti mana malam, orang kata malam, bukan orang kata, ulama kata seperti malam pengantin baru. Macam mana dia? Tak rasa tahu-tahu pagi Kata kawan-kawan saya macam tu. Kalau malam pertama ni, pengantin baru ni, betul bang, tahu-tahu pagi. Sebab apa nama dia? Yelah malam pertama tu sama sembang. Macam tu lah. Saya tahu-tahu pagi dah. Sebab rasa indahnya bersama orang yang dia sayang. Begitu juga di dalam alam kubur ni untuk orang-orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah seperti itu. Ada sebahagian riwayat katakan dia bergurau senda dengan bidadari yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan untuk menemani di dalam kubur dia. Dia tertarik dia punya rantai, manik dia tu putus, dia kutip kiamat. Itu untuk orang yang soleh, untuk orang yang baik di muka bumi ini. Tetapi kalau untuk orang yang nakal, seperti mana kita baca Fadilah Amal minggu lepas, kubur ni kata, kalau orang yang nakal, engkaulah orang yang aku tunggu-tunggu untuk aku. Engkaulah orang yang paling aku benci sekali di atas muka bumi ini. Orang yang pijak aku, engkaulah orang yang paling aku benci sekali, kata kubur. Kalau orang soleh, engkaulah yang saya tunggu-tunggu. Terimalah nikmat daripada saya. Tapi kalau orang tu nakal, terus kena seksa sampai hari kiamat lah punya lama. Faham? Al-Baqi, tak bagi. Kemudian yang punya lama tu, yang tadi punya lama kita fikir kiamat semua tu, Masya Allah, ada yang masuk syurga yang paling terakhir 70,000 tahun akhirat. Bukan 70,000 tahun dunia, 70,000 tahun akhirat. 1,000 tahun dunia, 1 hari akhirat. So bayangkan berapa lama dia kena panggang. Punyalah lama macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala ni lebih lama lagi. So macam mana kita fikir? Kalau kita fikir habis tu masuk syurga dah tak ada semayang dah tak ada zakat dah tak ada puasa dah, kerjanya adalah happy saja. Happy saja sampai bila? Sampai tak ada penghujungnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan lebih daripada itu, al-akhir, yang tidak ada penghujungnya. Maka nak fikir memang tak boleh fikir. Kalau fikir boleh jadi gila. Kemudian al-baqi, Allah Subhanahu Wa Taala itu kekal selama-lamanya bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Mungkin hari ini 2 saja, panjang sangat. Belum masuk kepada pembahasan tauhid ni, baru mukadimah saja. Mungkin sedikit sebanyak ni kita ada kefahaman lah tentang macam mana kadang tu kita berfikir. Mungkin di sini ada orang yang berfikir, sebab saya pun dulu pernah berfikir,
Saya fikir, tak ada habis. Saya pergi jumpa guru-guru, dia kata, buat apa kamu fikir? Yang perlu kamu fikir ini adalah apakah kamu mati nanti dalam puncak iman, Allah redha, masuk syurga, ataupun kamu celaka, masuk neraka. Itu je yang kamu kena fikir. Yang benda-benda dunia buat macam mana, bilakah dia, itu tak meningkatkan keimanan kamu, maka tak perlu. Maksudnya segala pembicaraan yang tidak menyebabkan iman tu meningkat, tinggalkan. Itu pesan guru kami. Tetapi untuk sebahagian, kalau kita tengoklah peneliti-peneliti angkasawan yang apa dia orang teliti lain-lain kali dia orang masuk Islam. Kita dah masuk Islam, kita bukan tak payah teliti. Yang perlu kita teliti adalah iman dan amal kita, akhlak dan takwa. Itu yang paling penting sekali. Dan sebaik seberilmu mana pun kita, kalau kita tak ada akhlak, maka kita tidak mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di sisi Allah saja, di sisi manusia pun kita tak ada, orang tak akan hormat kita. Contoh kita, saya hafal ilmu tajwid, tetapi tak ada akhlak dengan manusia. Maka orang tak pandang. Walaupun dia ni bukan seorang yang berilmu, tetapi dia berakhlak, dia punya budi pekerti yang baik, orang pandang dia, orang hormat dia. Begitu juga takwa. Takwa ni adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu adalah takwa yang paling ringkas. So kita nak hidup mulia, kita kena ada akhlak yang baik, kita kena ada takwa yang sempurna. Macam mana nak dapat itu, perlu kepada latihan. Kita mungkin di antara sini siapa yang tak suka kepada penghormatan, sebab kita pernah tanya, awak apa maksud hidup, apa maksud hidup? Nak dapat penghormatan. So nak dapat penghormatan, kita kena ada dua benda ni, kata guru saya. Nak ada orang appreciate kepada kamu, kamu kena ada dua sifat ini dalam hidup, insyaAllah. Mungkin ni saja pada hari ini. Siapa yang yang diberi peluang untuk hafal, hafalah. Sebab itu adalah nazaman-nazaman yang sangat bagus untuk kita ingat. Kalau boleh hafal Quran, lagi bagus. Dan yang dah hafal Waqiah, tahniah. Yang dah hafal Al-Kahfi pun tahniah.